Yang dihormati Tuan Imam, barisan Tuan-Tuan Imam, Tuan Bilal, barisan ahli jawatan kuasa Masjid Daing, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bertemu kembali setelah kita selesai melaksanakan, setelah kita cuti selang berapa minggu? 2 minggu Jadi alhamdulillah setelah selesai kita melakukan solat fardul maghrib secara mudah-mudahan amalan ataupun ibadah yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita berada pada muka surat 10 pada baharis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, baris yang ke-7 daripada bawah, kitab Minyatul Musalli ataupun Munyatul Musalli, kitab yang dikarang oleh Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani rahimahullahu ta'ala. Kita sedekahkan Fatihah kepada beliau, insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fi ulumihi fid darain, amin. Dan setengahnya sunat mengekalkan telik kepada tempat sujud, yakni melihat ataupun memandang kepada tempat sujud, dan mengekalkan khusyuk, iaitu menghadirkan hatinya. Kata pengarang, mengekalkan pandangan pada tempat sujud serta mengekalkan khusyuk, iaitu menghadirkan hatinya. Apabila kita menunaikan solat fardu, kita solat ataupun solat fardu, solat sunat, kita menghadirkan hati kita dan tetap segala anggotanya, iaitu tepat pada perlakuan solatnya ataupun perlakuan pergerakan di dalam solatnya. Dan tadabbur, yakni mengirakan qiraahnya, iaitu kita membaca bacaan di dalam solat. Kita menyebut setiap bacaan di dalam solat, setiap perkataan kita memahaminya, dan setiap perkataan di dalam solat merupakan doa, merupakan apa yang kita hajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermakna kita kena fahami bacaan di dalam solat kita satu persatu, setiap perkataan, dan akan zikirnya, memahami zikirnya. Subhanallah, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Bermakna kita memahami maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setengahnya, ini masuk yang seterusnya lah, masuk kepada sembahyang, iaitu orang yang datang dalam melaksanakan ibadah solat ini dengan rajin ataupun istilahnya bersungguh-sungguh. Di dalam bahasa Arab sebut nasyat, rajin, bersungguh-sungguh, suka, cinta nak menunaikan solat ni. Tunggu bila nak laksanakan solat, bila nak masuk waktu, menunggu waktu solat.
dan selesai hati daripada membimbangkan pekerjaan, ataupun kosongkan hati daripada membimbangkan ataupun runsing akan pekerjaan, sama ada dunia ataupun akhirat. Pekerjaan dunia ataupun pekerjaan akhirat. Masalah, adapun pekerjaan dunia macam kita mencari duit, macam kita nak bagaimana kita nak memajukan perniagaan, jangan dibawa di dalam solat. Begitu juga berkenaan dengan perkara-perkara pekerjaan berkaitan dengan akhirat. Bagaimana kita nak mengumpulkan, ataupun bagaimana kita nak kumpul duit untuk wakaf. Begitu. Jangan dimasukkan. Yang nak dihadirkan hati ini hanya Allah Subhanahu wa taala sahaja yang ada dalam fikiran kita. Demikian lagi, hendaklah menghadirkan hatinya akan kebesaran Allah Ta'ala, Tuhan yang ia sembah. Bermakna menghadirkan hati itu, kita jangan ada sedikit pun perasaan ataupun perkara yang terlintas dalam hati, perkara selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksudkan oleh pengarang. Yang dimaksudkan oleh pengarang ialah mengosongkan kepala, fikiran daripada selain Allah Subhanahu wa taala. Hanya kita memikirkan Allah Subhanahu wa taala, berharap, memohon keampunan. Dan nyatakan khusyuk dan tawadhu' bagi Allah. Maknanya menghadirkan, menyatakan khusyuk, tawadhu', melakukan solat, merasakan diri ni adalah seorang yang paling hina, seorang yang makhluk yang paling hina. Sebab tu kalau ada yang orang melakukan solat sehingga menangis, sebab apa? Merasakan diri ni terlampau hina, melakukan maksiat. Sedangkan melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, merasakan dosa yang terlampau banyak. Sedangkan Allah memberikan nikmat yang kita pun tak mampu nak buat. Sebagaimana contoh, nak buat air liur sahaja payah. Ada orang cuba nak buat air liur. Nak buat air liur payah. Nak katanya, kalau kita melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang itu sifatnya sifat yang tidak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat yang terlampau banyak pada kita. Kalau kata Allah tarik nikmat, melihat sahaja kita dah merangkak-rangkak ataupun teraba-raba dinding dan sebagainya, lagikan nikmat yang lain, lagikan Allah tarikkan nikmat menghidup udara yang segar. Baru ni peristiwa ataupun bala ujian yang Allah berikan, iaitu jerbu, menyebabkan orang jadi gelisah. Itu baru sahaja melalui angin saja kan, jerbu, orang dah gelisah. Bermakna kalau memang tidak patut orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dia melakukan kemaksiatan pada Allah. Dan nyatakan khusyuk dan tawadhu' bagi Allah Ta'ala tatkala rukuk, tasbihnya, tatkala rukuk dan sujudnya. Bermakna ketika rukuk itu merasakan diri ni terlampau hina. Sebab itu kita diperintahkan untuk meninggikan punggung. Kalau kita sujud, untuk meninggikan punggung daripada kepala. Dia tak boleh sujud sama rata dengan punggung. Tidak sah, tidak menepati syarat
syarat apa? Sah sujud tu. Sebab tu kita diperintah untuk sujud kena tekan lagi. Sunat ditekankan sedikit kepalanya dan meletakkan kepala ini di bawah. Bayangkan kalau kita letak kepala kita di bawah kaki orang, macam mana? Orang pijak kepala kita lah contoh. Begitu. Apatah lagi kalau kita melaksanakan ibadah solat, meletakkan kepala di bawah, meninggikan punggung. Punggung kan tempat yang apa orang kata buang najis dan sebagainya. Kepala tempat kita fikir macam-macam, belajar dan sebagainya. Tapi untuk apa? Menghilangkan ego, untuk merendahkan hati. Itu yang dimaksudkan oleh pengarang. Bermakna tatkala rokok dan sujudnya dihadirkan perasaan khusyuk dan tawadhu'. Tawadhu' ni merendah diri. Man tawadhu'a rafa'ahu Allah. Siapa yang tawadhu', Allah akan meninggikan darjatnya. Sebab itu orang yang merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengangkat darjatnya, mengangkat kemuliaan dia di dunia dan di akhirat. Dan memenuhkan hati baginya dengan ta'zim bagi Allah. Memenuhkan di dalam hati perasaan ta'zim. Apa tu ta'zim? Johor Darut Ta'zim. Apa tu ta'zim ni? Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Azim. Jangan azim. Johor Baru Darut Ta'zim. Zim tu zai, radha. Za perlu dikeluarkan, lidah berada di antara gigi dan naik ke gigi kacip atas. Za. Itu kadang orang sebut salah. Zalim, biasa zalim, sebenarnya zalim. Za. Dikeluarkan sedikit lidahnya. Zalim. Dia cakap orang ni zalim lah, tapi sebenarnya dia pun zalim. Pasal sebut salah ada zalim tu, tak meletakkan pada tempatnya. Zalim sepatutnya. Mengagungkan Allah, mengagungkan bagi Allah Ta'ala, dan menyucikan Allah Ta'ala tatkala takbirnya. Bermakna kalau kita takbir Allahu Akbar, dalam fikiran kita Allah yang maha besar, maha agung, maha mulia, sangat besar. Masalah apa yang ada di luar solat dan sebagainya hanya picisan bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu sudah Allahu Akbar. Orang jawatan besar macam mana pun, gaji besar macam mana pun, ada yang lagi besar daripada mereka. Allahu Akbar. Mana kita menghayati apabila menyebut Allahu Akbar, mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada yang lebih besar melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada yang lebih agung melainkan hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Menyucikan Allah tatkala takbirnya dan tasbihnya, iaitu menyucikan Allah, tasbih, subhanallah, maha suci Allah daripada sifat kekurangan, daripada sifat kecacatan. Maha suci Allah daripada perkara yang menyekutukannya. Tidak ada Tuhan yang melainkannya. Bermakna menyucikan Allah daripada sekutu. Bermakna kita mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala, menyucikan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada yang lain. Tak boleh kita nak menyamakan orang yang beri gaji pada kita, berbeza. Allah Subhanahu Wa Taala yang beri rezeki. Kadang orang bekerja, berniaga. Contoh dia berniaga di pasar malam dan sebagainya. Berniaga, hari itu dia tak dapat rezeki ataupun tak dapat keuntungan hasil daripada perniagaannya. Balik rumah dia mengeluh, ya Allah, ampunkan dosa aku, ya Allah, apa salahku, kenapa hari ini tak dapat hasil yang sepatutnya ataupun seperti mana kebiasaan. Tiba-tiba datang orang ataupun
datang ahli keluarganya ataupun orang luar datang, ni nah duit 500 anak baru gaji. Bermakna rezeki bukan daripada usaha titik peluh sendiri. Rezeki ini daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu jangan kita merungsingkan berkaitan dengan rezeki. Kena meletakkan keyakinan semata-mata pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang memberi rezeki itu hanya Allah. Tapi kita kena usahalah. Jangan kita kata Allah bagi rezeki, kita tak usaha. Tak boleh. Kita usaha. Selebihnya tawakal, dapat ataupun tidak, itu urusan Allah. Berjaya ataupun tidak, itu urusan Allah. Dapat untung ataupun rugi, itu urusan Allah. Sebab tu kena letakkan keyakinan ataupun pengharapan semata-mata, meletakkan kebergantungan hanyalah semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang orang meletakkan pengharapan pada makhluk, meletakkan pengharapan ataupun pergantungan kepada selain daripada Allah SWT, bergantung kepada sistem. Sebab tu apabila hilangnya keyakinan, mulalah tidak menerima takdir ataupun tidak menerima apa yang diberikan oleh Allah SWT. Itu bahaya. Dan menjauhkan berfikir akan yang lain daripada yang ada ia padanya, iaitu berfikir perkara yang lain selain, berfikir perkara selain daripada solat. Tak boleh. Apabila datang hadir untuk menunaikan ibadah. Sebab tu ada seorang ulama, diceritakan oleh Habib Muhammad Al-Habsyi, dia kata ada seorang ulama apabila seorang imam menunaikan solat fardul asar, kata silap, fardul zuhur asar gitu, dia solat, dia ni imam, orang memang kenal. Contoh kalau sekarang ni Syekh Masyari ataupun Syekh Jibril lah contoh, katakan semayang. Apabila semayang, orang belakang ramai. Apabila setelah selesai solat, memberi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, tengok belakang orang tak ada semua. Tengok orang kat belakang luar masjid. Luar masjid. Bila ditanya, kenapa kamu semua kat luar? Aku semayang kat dalam, kau kat luar pula. Kan? Bila ditanya apa yang berlaku, engkau tak dengar ke wahai imam? Dia kata, wahai imam, engkau tak dengar ke bunyi dentuman yang kuat seumpama masjid ini masjid ini akan dirobohkan, seumpama masjid ini akan roboh? Yang imam tu jawab, aku tak dengar apa-apa. Tak dengar apa-apa. Tak dengar apa-apa. Apabila ditanya balik, wahai imam, apakah rahsia? Macam mana kau boleh tak dengar? Dia menumpukan khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai tak dengar luar. Khusyuk dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ibadah dia Allahu Akbar sampai tak dengar. Fokuskan ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa rahsia dia? Dia kata, sebelum dia menunaikan solat, dia akan duduk bertafakkur, menunggu waktu solat setengah jam, 1 jam dia akan tunggu. Dia tidak akan memikirkan perkara-perkara dunia sebelum solat. Ini tak, kita dah sampai saf depan dah berbual lagi kan? Anak macam mana, okey masuk universiti ni, dia cerita. Sebab tu tidak boleh ataupun tidak, memang tak boleh pun, sebab kita nak bertemu dengan Allah SWT, kita ada interaksi ataupun kita berbual dengan orang sebelah, tak boleh. Bagaimana kalau macam jumpa sultan lah, katalah jumpa sultan, macam mana sultan datang makan, saya dengar cerita orang makan dengan sultan, kata Sultan Ibrahim, Sultan Iskandar. Sultan ajak minum, sultan sebelah dia di sini, dia minum, kaku ni tak bergerak.
minum. Minum. Tak, dia tak ambil cawan. Bila ambil menggigil. Tu. Bagaimana solat begitu? Itu dengan makhluk, dengan sultan, lagikan dengan Tuhan. Apabila menggigil, badan menangis, berteriak akan kesilapan ataupun pengharapan pada Allah SWT. Waktu itu waktu makbulnya doa. Pernah tak dalam hidup kita melakukan solat ibadah pada Allah SWT dalam keadaan kita menangis? Berapa kali sangat? Sebab tu kita dalam kehidupan kita ni kena banyak menangis. Banyak menangis. Sebab tu dalam Al-Quran kata falyabku kathiran walyadhaku qalilan. Menangis kena banyak. Yang kita sekarang ni banyak yang ketawa. Maharaja lawak, apa program warga emas, dah tua nak mati pun buat program nyanyi lagi. Macam mana gaya dengan keadaan yang dah di mama usia tu, buat program menyanyi lagi. Dia tak ingat akhirat. Tu bahaya. Sebab tu kena dekatkan diri dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala, kena dekatkan diri dengan majlis ilmu. Itu kisah bagaimana kisah seorang imam apabila dia solat terlampau khusyuk. Sebab tu tak heran kalau para sahabat radhiyallahu anhum, mereka ini apabila dipanah oleh musuh ketika solat, dia tak rasa apa-apa sebab kecintaan, kerinduan pada Allah Subhanahu Wa Taala terlampau mendalam. Orang kata kalau macam kita cinta pada kekasih kita ataupun anak kita ni, kalau kita jumpa kita akan peluk macam mana? Peluk dia tu, peluk erat tak akan lepas. Macam Sayyidina Jibril alaihi salam apabila nak menyampaikan wahyu, Sayyidina Jibril bukan peluk nak bunuh Nabi Muhammad. Peluk itu kuat kan? Tak, peluk tu cinta. Pelukan penuh cinta. Sebab tu apabila melakukan ibadah tu betul-betul ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Menjauhkan berfikir akan yang lain daripada yang ada ia padanya, daripada memikirkan dunia dan akan keinginannya, hawa nafsunya, dan berkhabar-khabar hati ataupun berbisik-bisik. Dia ada lintasan sebutan, cakap apa aku nak buat lepas ni, nak masak apa, lepas ni nak pergi mana, lepas ni nak buat apa, lepas ni nak beli baju apa. Dia fikir lagi-lagi nak raya, nak masak apa, masak rendang. Itu masalah. Sebab tu kena kosongkan betul-betul. Nak kosongkan memang payah. Sebab akhir zaman ni Allah angkat khusyuk. Istighfar kena banyak. Sebab tu jangan kita terlampau suka berjalan keluar. Sebab bila keluar kadang-kadang ada yang selalu suka pergi pasar raya, supermarket. Ke supermarket kan banyak orang tak pakai baju. Maksudnya pakaian tidak menutup aurat. Banyak maksiat. Pergaulan-pergaulan di antara orang pun kadang-kadang ada yang mengumpat. Itu yang akan mendorong kepada ketidakkhusyukan kita di dalam solat tu. Dari sudut makanan, makan apa, kadang makanan Cina yang tak halal lagi. Dari sudut makanan, kalau tengok para ulama, dia akan menjaga. Imam Sibawai saja, Imam Nahu ni, dia menjaga apabila disuapkan ayahnya, dengar anaknya disuapkan makanan daripada orang, diluahkan, disuruh muntahkan. Sebab apa? Takut terima makanan daripada orang ni. Kadang makanan pun jaga juga dari sudut makanan. Saya pun pelik, ada juga orang makan balik-balik masjid makan kat kedai cendol India. Kedai cendol India yang buat cendol tu.
memanglah tak salah apa pun. Ialah cendol bukan istilahnya diletak babi ke dalam tu, najis ke dalam tu, tapi orang India dari sudut kebersihan dia apa semua tu kan, kena elakkan. Sebab itu mendorong kepada ketidakkhusyukan itu yang mengganggu ibadah kita. Tetapi adalah ceritanya itu di dalam disembahyangnya disimpankan atas mendirikan haknya, iaitu tujuan ataupun fokus di dalam ibadah solatnya bertujuan untuk apa? Bertujuan untuk disimpankan atas haknya. Dekat akhirat nanti kita akan ditanya berkaitan dengan solat. Mana solat kau? Bila tengok-tengok tak ada. 70 tahun hidup, 50 tahun hidup, katalah kita hidup 70 tahun. Tolak 50 tahun je yang kita sembahyang sempurna. Yang sebelum tu umur daripada balik sampai ke nak mula baru nak ibadah secara sempurna tu, katalah kita tolak 70 tahun, tolak 20 tahun kita main-main. Tengok 50 tahun kita rasa kita macam solat dah ibadah sempurna, dah menepati syarat rukun dan sebagainya. Tetapi datang pula satu perasaan tidak ikhlas, perasaan tidak khusyuk, takut ibadah kita tak diterima apabila kita melihat buku amalan kita, bukan dah sembahyang 50 tahun ke, 5 hari setiap waktu kat masjid pula tu, sah pertama pula tu, tetapi kosong. Tu bahaya tu, takut. Sebab itu mendirikan sembahyang itu disebut solat salli salatan muwadda', disebut kebanyakan para ulama salli salatan muwadda'. Muwadda' ni apa? Muwadda' ni solat seumpama solat yang terakhir. Seumpama kita nak meninggalkan dunia ni, solat dan menunaikan dia seperti barang yang disuruh Allah, melaksanakan solat umpama perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana bahawasanya sembahyang itu serta tambatan hatinya, orang yang tiada khusyuk hatinya dan khuduk hatinya dengan Allah serta Allah, iaitu dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak memberi manfaat dan tiada faedah. Itu orang yang sembahyang apabila tidak khusyuk dan tidak khusyuk, tidak hadirkan hati dan tidak menundukkan diri, merendahkan diri, tidak ada manfaat dan tidak ada faedah. Kalau orang Arab kata mayanfash, la yanfa', tidak ada manfaat. Melaksanakan solat tapi tidak hadirnya khusyuk, tidak hadirnya hati bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ni tengah khusyuk ni diganggu ni. Tengah khusyuk diganggu. Kemudian tetapi mudaratnya dan seksanya terlebih hampir kepadanya. Bermakna orang yang maksud pengarang al-muallif kitab kata tetapi mudaratnya dan seksanya terlebih hampir kepadanya. Bermakna orang yang lalai solatnya. Sebab tu disebut dalam ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadhanika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Celaka bagi orang yang solat. Orang solat tu celaka lagi kalau tak solat. Orang solat celaka.
fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Lalai. Disebutkan para ulama lalai ini, sahun ini lalai ketika solat, walaupun datang awal, lalai ketika solat, ataupun melengah-lengahkan waktu solat sehingga habis waktu, lalai juga. Kita okey lah semayang. Apa? Fawailun lil musallin, maka hampir kepada seksa itu kepada, maka iaitu kepada seksa itu terlebih hampir. Bermakna macam mana solat kita ni? Takut juga nanti. Sebab tu kalau para ulama hidup dia ni, malam dia solat tahajud, solat sunat, bukan 2 rakaat saja, 4 rakaat. Yang selepas isyak, selepas zuhur kan, selepas zuhur, sebelum zuhur 4 rakaat. Kemudian ditambah lagi solat waktu, solat malam, dia mulai menangis-nangis ketika waktu malam. Itu kehidupan para ulama begitu. Kita nak bangun subuh pun payah ni dia. Dia lihat, dia berat je. Tu masalah. Sebab apa? Faktor pemakanan, faktor pandangan, faktor hati dan sebagainya. Sebab tu perlu dijaga ke semua aspek tersebut supaya ia mendorong kepada serta Tuhannya, bermakna menghadirkan hati dengan Allah Subhanahu wa taala. Disebut di dalam hadis, laisa lil mar'i minas salatihi illa ma aqal. Tidak ada seseorang daripada solatnya kecuali apa yang difikirkan. Dalam solat apa yang kita fikirkan? Allahu akbar. Apa imam sembahyang surah pendek je, fikir benda tu pula. Allahu akbar. Apa nak buat lepas ni? Menyebabkan gangguan-gangguan ketika solat, ataupun perkara masalah keluarga yang difikir-fikirkan sehingga membawa pada waktu solat. Tu. Sebab tu kita hadir sembahyang ni, dihadirkan hati dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan bahawasanya orang yang sembahyang iaitu orang yang sembahyang semata-mata sembahyang ia, maka tiada disurat ataupun tiada ditulis baginya Allah Ta'ala, tiada ditulis baginya ataupun tiada disurat baginya daripada sembahyang sudusnya, iaitu 1/6. Sambung sedikit. Tiada disurat ataupun tiada ditulis baginya daripada sembahyang sudusnya. Sudus ni 1/6. Sudusnya itu 1/6. Bermakna kalau 1/6 tu kira besar lah. Dan tiada usyur, disebut 1/10. Walaupun 1/10, walaupun sedikit sekalipun, kalau tak khusyuk, tak hudur hati, macam seumpama tidak ada nilai solatnya. Sebab tu disebut dalam hadis, al-abdu la yusalli salata la yuktabu lahu sudusuha wala usyruha wa innama yuktabu lil abdi min salatihi ma'uqila minha. Seorang hamba apabila ketika mana dia solat, la yuktabu lahu, tidak ditulis baginya 1/6 baginya, dan wala usyruha, dan tidak ditulis juga baginya 1/10. Wa innama yuktabu, dan sesungguhnya ditulis bagi seorang hamba itu min salatihi, daripada solatnya, ma'uqila minha, apa yang difikir-fikirkan dalam akal fikiran ataupun kehadiran hati dia. Sebab tu disebut di dalam dunia ini adanya orang Islam, adanya orang kafir. Di dalam dunia ini, setelah adanya orang Islam dengan orang kafir, adanya orang Islam, ada orang beriman. Setelah adanya orang Islam, orang beriman, adanya orang beriman dan orang bertakwa. Perbezaan tu. Orang bertakwa ramai tak? Sikit orang bertakwa.
Kemudian orang yang berilmu. Berapa ramai orang berilmu? Sikit juga. Kemudian berapa ramai orang yang beramal dengan ilmu dia? Sikit juga. Berapa ramai orang yang beramal dengan ilmunya kemudian ikhlas? Bermakna tengok, Islam, beriman, bertakwa, berilmu, sahabat ilmu, beramal dengan ilmu. Setelah beramal dengan ilmu, ikhlas pada amalnya, barulah dia dapat mencapai ataupun penerimaan ibadahnya itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yakni bahawasanya yang disurat baginya, yakni bahawasanya yang ditulis baginya daripadanya kadar, iaitu berapakah kadar yang ada padanya hadir hati, iaitu berapa kadar hadirnya hati kita pada Allah SWT. Sekejap, seminit, 2 minit, sesaat, 2 saat, 3 saat, berapa lama. Serta hadir hati serta Allah, dan kadar khusyuknya bagi Allah pada sembahyangnya, dan demikian itu terkadang sedikit hadirnya dan terkadang banyak dengan kadar lalainya dan jaganya. Bukan lalainya. Kalau tengok dalam kitab tu nun, letak nun, lalainya. Bermakna melihat kepada kadar khusyuk dia dengan kadar khusyuk dia dengan kadar lalainya. Berapa banyak kita khusyuk di dalam solat, berapa banyak kita lalai di dalam solat. Sebab tu kita disuruh memahami bacaan di dalam solat, memahami ataupun memperbetulkan bacaan di dalam solat, supaya apabila kita memperbetulkan bacaan di dalam solat, sudah tentu kita akan memikir-mikirkan bagaimana sebutan dan makna dia, supaya apa? Ia mendorong kepada kekhusyukan solat. Kadang orang baca je Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, entah apa benda tak ada baca, dia pun tak tahu apa makna dia. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, apa makna dia? Sebab tu sebab orang kata sebab tu kena belajar bahasa Arab. Sebab apa? Apabila belajar bahasa Arab, memahami isi-isi apa yang ada di dalam ibadah solat kita, dan memahami sedikit bacaan-bacaan di dalam Al-Quran, makna-makna di dalam Al-Quran. Walaupun kita tak boleh menafsirkan sesuka hati, tapi sekurang-kurangnya kita dapat memahami makna-makna sedikit di dalam Al-Quran. Apa makna sekian-sekian. Jangan kita baca tafsirnya. Kadang tafsir ini lain, dia punya makna dia lain. Makna dia bukan sepatah begitu. Dia ada maksud dia tersendiri. Sedangkan orang Arab pun sendiri pun nak menafsirkan satu perkataan di dalam Al-Quran pun dia memerlukan kepada ulama-ulama yang lain untuk menafsirkan makna perkataan tersebut, lagikan kita bahasa Melayu. Itu kena mempelajari bahasa Arab. Jangan rasa rugi kalau kita tak belajar bahasa Arab. Jangan rasa tak rugi kalau kita tak belajar bahasa Arab. Rugi kalau kita tak belajar bahasa Arab. Sebab apa? Bahasa Arab ni penting dalam kehidupan. Doa kita, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Apa makna dia? Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Apa makna dia? Jadi kena memahami tu satu persatu. Tu penting tu, belajar bahasa Arab. Dapat pahala tak? Pahala lagi besar. Pahala besar. Sebab setiap huruf, setiap perkataan yang dipelajari diberikan pahala. Pertama kena niat kerana Allah SWT lah, jangan niat kerana lain. Itu. Jadi mudah-mudahan cukup sampai sini. Sampai kadar lainnya dan jaganya. Bermakna minggu depan kita akan sambung bagi orang yang hadir lagi khasyi' pada sekalian sembahyangnya, ditulis baginya sekalian pahalanya.
Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan ibadah kita dengan sebetul-betul ibadah, dengan sebetul-betul pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan menghadirkan perasaan khudu', khusyuk, merendah diri dan sebagainya. Mudah-mudahan ibadah ataupun amalan solat yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu faya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam. Allahumma hdina bi hidayatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa syarrifna bi syarafatil Qur'an wa albisna bi khil'atil Qur'an wa afina min kull وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang itu daripada diri saya. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.